Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tentang cara untuk mewujudkan lokasi berdasarkan amalan 5S, impak mewujudkan lokasi berdasarkan amalan 5S, kebaikan dan juga keburukan jika mewujudkan lokasi berdasarkan amalan 5S. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nurin Wardina, nombor pendaftaran 23DRM21F1021, Iman Irfan 23DRM21F1029, Hasufan Nurhuda 23DRM21F1024 dan saya sendiri Wan Nur Najiha 23DRM21F1022. Amalan 5S merupakan alat pengurusan persekitaran berkualiti yang menumpukan kepada 5 langkah tindakan pelaksanaan yang bermula dengan huruf awal iaitu huruf S yang bermatlamatkan pengurusan amalan kebersihan yang bersistematik. Siri, Seton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke adalah perkataan Jepun yang diringkaskan menjadi 5S. Dalam bahasa Melayu memberi maksud sisih, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Selepas ini kami akan memainkan video yang disediakan oleh Iman Irfan mengenai cara mewujudkan amalan 5S di sebuah lokasi iaitu di bilik tidur. Hai semua, saya Iman Irfan bin Abdul Manan. Nombor matrik saya 23DRM21F1029 dan hari ini saya akan menunjukkan cara mewujudkan amalan 5S di bilik tidur yang dianggotai dengan sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Pertama sekali kita bermula dengan sisir, iaitu seiri dalam bahasa Jepun. Di sini saya akan mengasingkan barang-barang yang tidak bersesuaian di atas meja belajar. Setelah habisnya pembelajaran, seharusnya kita menyusun semula barang-barang seperti pensel, kalkulator dan buku-buku. Baiklah, untuk yang seterusnya ialah susun, iaitu seton dalam bahasa Jepun, bukannya syaitan. Nyusun objek seperti buku, alat tulis dengan kemas dan teratur. Di sini saya menggunakan file rack untuk menyusun buku saya supaya kelihatan kemas dan senang diambil ketika sesi pembelajaran. Okey, baiklah, kita move on yang ketiga, iaitu sapu, seiso. Kita harus menyapu dan bersihkan lantai bilik tidur dengan penyapu ataupun korang boleh pakai bulu ayam supaya lantai dia lebih bersih dan selesa untuk digunakan. Dan sekurang-kurangnya setiap pagilah kita sapu. Baiklah, sekarang kita move on kepada yang keempat, iaitu seragam, seiketsu. Kita mestilah seragamkan barang-barang yang kita ada. Contohnya buku, kita letak dengan buku, alat tulis dalam bekas pensel dan kita susun pembaris dengan pembaris. Jadi barang tidak bersepah dan kita semua tahu di mana barang-barang tersebut berada dan mudah untuk diambil. Manakala untuk yang kelima, iaitu shitsuke, dalam bahasa Inggeris ini bermaksud sustain ataupun self-discipline, iaitu bermaksud kita haruslah sentiasa berdisiplin dan mengamalkan peraturan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nur Najiha binti Wan Ahmad dan nombor pendaftaran 23DRM21F1022. Saya akan membentangkan tentang impak jika kita mewujudkan lokasi berdasarkan amalan 5S. Pelbagai impak yang kita akan dapat jika kita mewujudkan lokasi berdasarkan amalan 5S.
Dengan itu, impak dari segi amalan sisih adalah dapat memaksimumkan penggunaan ruang dan dapat menambah baik suasana tempat kerja. Ini kerana kita dapat melupuskan atau membuang barang yang tidak perlu di tempat kerja. Seterusnya adalah susun. Impak daripada amalan susun adalah dapat mengelakkan pembaziran tenaga manusia dan inventory yang lebih. Ini juga dapat menjimatkan masa pencarian barang. Ini kerana kita menyusun dan menyimpan barang dengan kemas. Oleh itu, ia mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Dari aspek sapu pula, kita dapat persekitaran yang lebih selesa dan selamat, dan ia juga memberi gambaran yang positif kepada tetamu dan pelawat. Ini adalah kerana kita mencuci tempat kerja dengan rapi supaya tiada habuk, kotoran di atas lantai, peralatan dan persekitaran tempat kerja. Seterusnya adalah seragam. Dengan aspek amalan seragam, tempat kerja kita akan menghasilkan visual yang kemas dan tersusun. Ini juga menjadikan standard tempat kerja menjadi lebih baik kerana dengan seragam, kita mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikannya bersih dan teratur sepanjang masa. Dan akhir sekali, sentiasa amal. Dengan amalan 5S sentiasa amal ini, kita dapat membentuk disiplin dan semangat kerja berpasukan dan dapat menerapkan amalan dan budaya kerja yang baik. Ini kerana kita melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terdapat 5 faedah amalan 5S. Yang pertama adalah meningkatkan imej organisasi. Setiap individu perlulah menjaga penampilan diri. Ini disebabkan kerana sikap melambangkan kepribadian seseorang tersebut. Sama ada seseorang itu orang yang pembersih ataupun di sebaliknya. Begitu juga dengan imej sesebuah organisasi. Jika pekerja mengamalkan amalan 5S, sudah semestinya imej dan juga nama organisasi dapat ditingkatkan bersama kerana pekerja-pekerja mereka telah bekerjasama menunjukkan sikap yang boleh dijadikan panduan kepada masyarakat lain. Kesannya, masyarakat juga akan turut melakukan hal yang sama. Kebaikan yang kedua adalah persekitaran tempat yang kondusif, iaitu selesa. Pekerja dan persekitaran akan menjadi lebih selesa ketika melakukan pekerjaan mereka. Dengan mengamalkan amalan 5S, udara akan menjadi lebih tenang, bersih dan tiada bau yang kurang menyelerakan. Sebab itulah pentingnya mengamalkan amalan 5S dalam kehidupan seharian. Pada masa yang sama, hasil kerja mereka akan jadi lebih baik dan proses pekerjaan akan berjalan dengan lebih lancar. Faedah yang ketiga adalah meningkatkan keselamatan. Barang-barang yang berbahaya perlulah diletakkan di tempat yang lebih selamat dan kedudukannya yang lebih tinggi. Hal ini demikian kerana untuk mengurangkan risiko dan mengelakkan kadar kemalangan di tempat kerja. Setiap pekerja perlulah memainkan peranan tersendiri dengan cara tidak cuai dan perlu peka dalam perkara-perkara keselamatan diri sendiri. Oleh itu, semua pekerja perlulah patuh akan peraturan keselamatan di tempat kerja mereka. Faedah amalan 5S yang seterusnya adalah menjamin kualiti. Contohnya, dengan mengamalkan amalan 5S, pekerja akan lebih selesa sewaktu bekerja. Jika barangan berselerak, pergerakan akan menjadi terbatas. Kesannya, produktiviti penghasilan sesuatu kerja akan menjadi tidak mengikut kehendak dan pekerja itu juga akan berasa tidak puas hati terhadap penghasilan kerjanya. Kualiti tersebut juga tidak sempurna.
Seterusnya akan meningkatkan keupayaan melaksanakan kerja dengan lebih pantas dan selamat. Faedah amalan 5S yang terakhir adalah hubungan antara pekerja lebih erat. Setiap pekerja yang mengaplikasikan amalan 5S di tempat kerja, hubungan mereka kebiasaannya akan akrab. Ini dikatakan kerana ketika mereka sedang mengemas fail-fail laporan kerja contohnya, mereka akan membuat secara berkumpulan. Pada masa yang sama, sudah tentu mereka akan berbual sesama mereka dan ini juga memberi kelebihan kepada pekerja yang kurang bercakap untuk berkomunikasi sesama rakan sepejabatnya. Seterusnya, dapat memupuk disiplin diri yang tinggi dan semangat sepasukan dan kerjasama yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasfanul Huda binti Hazli. Nombor matrik saya 23 DRM 21F1024. Seterusnya saya akan menerangkan tentang keburukan sekiranya seseorang individu tersebut tidak mengamalkan amalan 5S dalam kehidupan sehariannya. Terdapat 6 keburukan sekiranya seseorang individu tersebut tidak mengamalkan amalan 5S dalam kehidupan hariannya. Yang pertama ialah mudah rasa tertekan dan emosi tidak stabil. Individu yang suka mengemas dan mengatur ini ialah seseorang individu yang tenang dan pandai berdikari. Kunci untuk hidup tenang dan damai ialah individu itu sendiri hendaklah menjaga persekitaran rumah seperti bilik tidur. Bagi sesetengah individu yang tidak suka menjaga kebersihan persekitaran, mereka akan berasa serabut melihat keadaan yang tidak teratur dan seri barangan yang tidak disusun dengan betul, kerana personaliti kita boleh terganggu dan boleh menjejaskan kesihatan dan persekitaran sekeliling yang tidak kemas seperti ruang tamu yang berselerak dan bilik air yang kotor. Poin yang kedua ialah hama dan habuk akan menyebabkan alahan ataupun alergi. Hama tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana dia hidup di atas permukaan yang lembut dan berdebu seperti tilam, sofa maupun kapet. Individu yang malas membersihkan rumah akan menyebabkan habuk terkumpul dan habuk akan mengiap. Ini akan menyebabkan kita dan sekeluarga akan mengalami alahan. Mungkin rumah kita kelihatan bersih tetapi hama tidak dapat dilihat dengan mata kasar kerana dia hidup di atas permukaan seperti tilam, sofa dan kapet tadi. Oleh itu, kita hendaklah membersihkan rumah sekurang-kurangnya seminggu sekali. Selain itu, kita juga hendaklah perlu menukar sarung bantal maupun cadar untuk mengelakkan hama dan habuk terus mengiap. Poin yang ketiga ialah rumah akan menjadi lembab. Keadaan rumah lembab sebenarnya normal hasil daripada aktiviti mandi, memasak, bahkan bernafas. Namun jangan kita biarkan tahap kelembapan di dalam kediaman kita terlalu tinggi. Ini kerana kuman dan bakteria cukup mengemari dengan kelembapan, dan jika kita biarkan, dia akan boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan kita dari segi masalah pernafasan, kegatalan, jangkitan pada mata dan kulit. Poin yang seterusnya ialah sampah akan berlonggok menjadi satu timbunan. Membuang sampah sememangnya sesuatu perkara yang sukar dilakukan, terutamanya apabila mereka penat bekerja ataupun mereka malas untuk membuang sampah. Selalunya seseorang hanya akan membiarkan sampah mereka berlonggok sehingga menjadi banyak. Perkara buruk ini perlu dielakkan dengan segera kerana sampah yang terkumpul akan menyebabkan serangga seperti lipas, semut, nyamuk, tikus akan muncul. Maksudnya, serangga ini pastinya akan mengganggu dan boleh menyebabkan penyakit kepada sesi keluarga kita. Oleh itu, kita hendaklah kerap membuang sampah dan membersihkan sekitar kawasan tersebut sekurang-kurangnya setiap hari sekali. Keburukan yang kelima ialah peti sejuk menjadi sarang kulat dan bakteria. Peti ais juga boleh
menjadi sarang bakteria yang berasal punca daripada makanan. Ya. Peti ais yang jarang dibersihkan boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Ini boleh berlaku sekiranya kita meletakkan lebihan makanan di dalam peti sejuk tanpa menggunakan sebarang penutup dan membiarkannya masuk tanpa mengambilnya semula. Selain berkulit, peti ais juga boleh menjadi sarang bakteria yang berasal dari makanan juga. Untuk itu, kita mestilah sentiasa membersihkan peti ais setiap sekurang-kurangnya seminggu sekali untuk mengelakkan bakteria pada makanan serta supaya peti ais kita kelihatan bersih. Keburukan yang terakhir ialah pengundaraan bilik mandi. Segelintir individu tidak mengambil berat serta membuat indah tidak indah tentang sistem pengundaraan di dalam bilik air, dan biasanya tingkap di ruang itu sangat kecil. Sebaik-baiknya kita mestilah memastikan tingkap yang dipasang cukup sesuai dan besar, atau kita juga boleh memasang sistem pengalihan udara bagi mengelakkan cat dinding cepat rosak selain percambahan bakteria yang berbau busuk. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.